Hadis yang ke 21 dalam bab sabar. Ada ni tak? Mungkin Ustaz boleh tengok. Hadis yang ke-21 dalam bab sabar. Hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Macam itulah. Ni tak sedap yang ni. Pasukan. Nanti abang cuba test tau. Mana yang ni. Hadis yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-45 dalam kitab. Okey, sorry. Hari ini kan pengajian kita dah siri yang ke-58. Sebenarnya 59 tapi hari itu ada masalah. Jadi kita, terima kasih Encik Suami. Okey, subhanallah. Hadis yang ke dalam Riyadhus Shalihin. Oh, tak ni. Dia tak apa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an. Dia hujung tu. Kejap ya. Okey, ni cantik. Wa'an Abi Hurairah pendek je hadis ni. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisura'ah Laisa syadidu bisura'ah Laisa syadidu bisura'ati innama syadidu. Tulis ya sahabat-sahabat, tulis. Ada buku nota, tulis. Tapi kalau ada kitab, boleh buka kitab buat catatan. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab.
Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita baca dulu sama-sama tuan-puan dan mati Allah sekalian. Hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-21 dalam bab sabar, hadis yang ke-45 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, ini merupakan satu hadis Nabi SAW menceritakan Rasulullah bagi penjelasan kepada kita hakikat sabar. Bila kamu dikatakan sabar dan bila kamu dikatakan kuat. Masya Allah. Okey, kita tengok dan sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Masya Allah. Subhanallah. Wa'an dan daripada Abi Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ataupun berkata boleh, laisa syadidu, sesungguhnya Nabi kata orang yang benar-benar gagah itu bukanlah, okey, laisa ni bukanlah, okey, kita tulis perkata ya, bukanlah dikatakan, bukanlah mereka yang gagah, bukanlah mereka yang gagah itu, bukanlah mereka yang gagah itu, bukanlah mereka yang gagah itu, ni asyadid ni orang yang gagah ataupun orang yang nak kata apa, yang kuat contohnya. Bukanlah orang yang gagah, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, dengan kerana sur'ah ni kerana bisur'ah ni maksudnya mereka, bisur'ah ni maksud dia yang kerana menumbangkan lawan ataupun mengalahkan lawan. Masya Allah. Nabi kata, Nabi bersabda, bukanlah mereka yang kuat ataupun mereka yang gagah itu adalah dengan menumbangkan lawan. Encik jauh tak? Okey. Dengan menumbangkan lawan. Sebab kalau kita tengok, siapa contoh encik suami yang selalu berjaya tumbangkan lawan? Siapa? Khabib. Lagi siapa lagi? McGregor. McGregor tu bukan Islam lah. Saya rasa tu dekat sikit, encik takut jauh. Okey. Oh, lagi siapa lagi? Khabib. Mak Tyson tu lama dah. Yang sekarang? Yang tu lah ya. Okey, kalau kita tengok, oh gagah tu. Kan? Khabib ni, dia pernah kalah tak? Ya. Dia rekod dia tak pernah kalah. Menang je saya rasa. Sepanjang dia dalam ni, bergusti. Gusti ke? Dia panggil apa? Gusti lebih kurang. Dalam dia berlawang. Okey, kalau kita tengok, Nabi kata, bukan nak tuju pada Khabib ni, nak sebut, kalau kita kata gagah perkasa ni, yang boleh mengalahkan lawan. Oh, gagah. Oh, hebat. Oh, dia tu memang ni. Subhanallah, Nabi kata, bukanlah mereka yang gagah dan kuat itu bisura'ah, kerana menumbangkan, mengalahkan lawan. Kerana banyak, bisura'ah ni banyaknya. Sebab dia banyak, dia bertituban, kita kata kuat. Tetapi Nabi kata, innama, sesungguhnya.
Asyadidu. Asyadidu, yang kuat itu. Okey, mereka lah. Mereka yang kuat itu, hakikat kuat yang sebenar, mereka yang kuat itu Nabi kata yang benar-benar. Asyadid ni maksud dia mereka yang bukan kuat biasa. Kita kena tulislah sebab terjemahan pun mereka yang benar-benar kuat ataupun benar-benar gagah. Nabi bersabda innamasyadidu, sesungguhnya mereka yang benar-benar kuat ataupun benar-benar gagah, allazi, iaitu yang yamliku, memiliki. Kan Malik, Allah yang Maha Raja yang memiliki ataupun yang menguasai. Malik juga yang menguasai. Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Malik Yaumiddin, penguasa Hari Pembalasan. Pemilik, penguasa. Dialah hari itu. Dia, Allah lah yang, hanya Allah saja yang mampu, yang menentukan semuanya pada hari pembalasan. Tidak ada siapa yang boleh meminta selain daripada Allah pada hari pembalasan. Kat dunia ni ramai je manusia minta selain daripada Allah. Okey. Alladhi yamliku, iaitu yang memiliki, menguasai nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika marah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ni kena tulis tulisan besar. Ketika marah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, muttafaqun alaih ni dua. Bukhari, Muslim. Hadis sahih. Sahih. Bila jumpa hadis dia tulis muttafaqun alaih, dia adalah hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ini ulama hadis yang ranking nombor 1 lah. Kan Bukhari dan Muslim jadi hadis ini hadis sahih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita perhatikan sangat mendalam perkataan Nabi SAW. Nabi bersabda, bukanlah orang yang kuat itu, mereka yang gagah dan kuat itu, dengan kerana menumbang ataupun mengalahkan lawan, walaupun dia tidak pernah kalah. Innamasyadidu, sesungguhnya mereka yang benar-benar kuat dan gagah itu, iaitu yang memiliki ataupun menguasai dirinya, indal ghadab, ketika dia marah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, nak tahu kita ini seorang yang penyabar atau tidak, bukan ketika dalam keadaan kita tenang, bukan dalam keadaan hari itu semua tak ada apa marah, kita kata alhamdulillah hari ni tak ada marah-marah bang, hari ni okey. Tetapi subhanallah, apabila ada sesuatu yang berlaku yang menguji kemarahan kita, ada sesuatu yang berlaku yang telah mencuit ataupun membuatkan kepanasan, dan akhirnya kita dikuasai marah, kita mengeluarkan perkataan-perkataan keji, ataupun kita telah menyusul dengannya perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab dah marah ni kan, pada anak ni, dipukulnya anak, sama ada cubit ke, tampar ke, tarik rambut ke kan, pukul lah macam mana, ambil hanger ke. Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Sebab manusia kan, manusia memang dalam keadaan dia hilang diri dia, dia tidak dapat kuasai diri dia adalah ketika dia marah. Ramai orang tengok orang koma, dia hilang kawalan dirinya kan, ataupun orang yang sakit dan sebagainya. Tetapi lebih ramai manusia hilang kawalan diri ketika marah. Subhanallah. Namun tuan-puan sekalian, kita bukan tak boleh marah langsung. Sebab itu ada beza. Marah menurut agama, kemudian menurut Islam, dan marah yang bertentangan dengan syariat. Adakah tak boleh marah langsung? Itu adalah sesuatu yang mengambil ataupun membuang fitrah. Kita tak boleh buang marah. Marah itu adalah fitrah yang Allah ciptakan. Rasulullah juga ada sifat marah, tapi Rasulullah alirkan dan Rasulullah manfaatkan sifat marah itu pada tempatnya. Masya Allah. Rasulullah juga pernah menunjukkan kemarahan baginda kepada isteri, kemarahan kepada para musuh, kemarahan mereka yang mengejek agama Allah dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu marah pun ada kalanya wajib. Saat Islam itu diejek, saat Nabi Muhammad SAW dihina.
Kan, marah juga ada waktunya sunat kita marah. Ada waktunya makruh, ada waktunya harus, ada waktunya haram kita marah. Sesuatu yang bila kita marah, kita melakukan kezaliman, maka haram hukum dia, tuan-puan sekalian. Jadi, muslimin muslimat dimata Allah sekalian, saya faham dilema menjadi seorang ibu dan ayah. Kan lagi anak kecil-kecil sedang membesar. Macam mana tuan-puan sekalian kita nak mengawal marah kita? Dan insya-Allah hadis yang kedua kita akan bacakan ini, tuan-puan sekalian, adalah Rasulullah berikan kepada kita tips bagaimana nak mengawal marah. Masya-Allah. Sebelum tu boleh tak tuan-puan sekalian tuliskan bagaimana cara anda mengawal marah. Pasal marah ni tuan-puan sekalian, mungkin ada orang kata, Ustazah, saya tak ada dah marah-marah sekarang, Alhamdulillah, saya sekian-sekian. Saya jumpa orang yang jarang dah marah tu warga emas. Umur dah 50 tahun ke atas. Kan, umur 50 tahun ke atas, warga emas, ramailah. Alhamdulillah Ustazah, saya tak ada dah marah-marah macam muda dulu. Kan, saya dah berubah dah, lain dah. Saya subhanallah syukur, Alhamdulillah, tahniah. Sebab ada orang tua sampai ke tua, masih lagi dalam keadaan marah baran dia tu. Tetapi tuan-puan sekalian, kita harus faham, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur, memang segala nafsu juga semakin menua. Dia bukan tua dari segi usia saja, bukan fizikal je tua, nafsu pun tua. Kan, berbanding dengan orang muda yang masih bertenaga, yang masih kuat, yang masih banyak perkara nak urus. Bila dah sampai kepada peringkat warga emas, dia kurang sikit sumber nak marah tu. Sumber nak marah tu kurang. Anak-anak dah besar, cucu pun balik sekali-sekala, dia pun duk buat hal dia je. Dia pun tak banyak dah urus banyak perkara. Tetapi saya percaya, orang muda, subhanallah, boleh tuliskan tip-tip bagaimana anda mengawal marah. Orang muda, kan, macam saya lah, dikira masih muda lah. Tak adalah masih warga emas lagi, tapi dah dewasa. Orang muda yang seperti kita ni, yang masih ada anak kecil-kecil, yang masih banyak urusan nak uruskan. Urusan pejabatnya, urusan kerjanya, urusan dakwahnya, kan. Urusan dengan suami. Suami pun muda juga, sama-sama orang muda, ada darah muda orang kata. Anak-anak kecil, terlalu banyak perkara nak dikejar, nak diurus hari-hari. Jadi bila terlalu banyak beban, terlalu banyak perkara yang kita fikir, kan, akhirnya memang mudah kita menjadi seorang yang pemarah. Tapi bagaimana kita nak mengawal marah? Ketika marah tu, subhanallah, apa yang patut kita buat? Masya Allah tuan-puan sekalian. Marah dengan tegas ada beza. Tegas dia menguruskan, kan, sesuatu. Contohnya bila anak tak kemas bilik. Mungkin kalau marah, pergi dalam bilik tu ambil hanger. Apa ni yang tak kemas-kemas? Hari-hari berapa kali nak cakap. Tapi bila tegas, okey, Umi kira dalam kiraan 10. 10. Kemas bilik sekarang. 9. 8. Macam tu je. Kadang-kadang buat kiraan saya. Okey, Umi kira dalam kiraan 20. Berlumba-lumba, berlari-lari dia. Kemas. Okey, boleh pun. Kemas sekejap je. Saya kata, Umi kira 20 tu maksudnya 20 saat saja. Dan 30 saat tak sampai 1 minit. Kalau betul-betul laju-laju sekejap je. Lipat-lipat, lipat tu pasu simpan. Walaupun dia orang lelah, dia orang tahu Umi sedang bertegas. Berbanding kalau kita terus pergi marah, pergi pukul, tarik pula cadarkan, buat lagi sepak apa ni, pasu barang-barang atas meja tu gini-gini. Kalau saya lah biasanya bagi tempoh. Umi bagi tempoh 15 minit. Nanti Umi datang, meja ni dah kemas. Meja dia orang belajar study kadang situlah, dia orang buat macam-macam kerja kan. Okey ni, almari masing-masing pergi tengok, 20 minit lagi Umi datang. Umi datang cek almari ni. Macam itulah tuan-puan sekalian, macam guru sekolahan, macam guru besar, guru disiplin. Subhanallah tuan-puan dimati Allah sekalian, begitu juga bila kita bekerja. Memang ada banyak urusan, majikan dengan pekerja, pekerja sama pekerja, ada sesuatu yang kita perlu marah dan perlu kita tegur, tetapi mesti berhemah, mesti dalam keadaan mengawal, tidak ada perkataan keji, tidak dalam keadaan menghina orang, dalam keadaan yang boleh menyebabkan seseorang itu rasa terhina lah. Subhanallah. Jadi sebagai apapun, dalam situasi apapun,
Penting sangat kita belajar dan mengawal diri daripada marah. Okey, jadi tuan-puan sekalian, hadis ini kita dah jelas Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang boleh mengawal dan menahan dirinya daripada marah. Okey, sekarang hadis yang kedua. Kita tinggal 5 minit lagi. Tapi ini, nak snap. Tapi yang ni, siapa yang tak ada kitab tak apa, anda boleh follow je sebab saya akan tulis hadis macam ni. Okey, snap ya. Saya pun nak share juga bagaimana kita nak melawan bisikan syaitan, sebab syaitan tak pernah berhenti kan. Okey. Subhanallah. Hadis yang ke-46 dan hadis yang kedua dalam kitab Sabar dan hadis yang ke-46 dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, hadis ni saya baca saja sebab ia menjawab kepada persoalan bagaimana nak mengawal marah. Apakah ilmunya? Apakah tipsnya? Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitanir rajim dhahaba anhu ma yajidu faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadh billahi minasyaitanir rajim. Subhanallah. Okey, maksudnya ialah diriwayatkan daripada Sulaiman bin Surad bahawa beliau berkata, aku telah duduk bersama Nabi SAW sedang ada dua orang lelaki bercaci-cacian. Tengah memaki, tengah mencaci, tengah bergaduh tuan-puan sekalian. Orang Arab kalau dia bergaduh, memang saya dulu belajar kat Mesir, tuan-puan sekalian, orang Arab Mesir ni, minta maaf ya kalau ada orang Mesir yang dengar ceramah ni, dia antara orang Arab yang kasar lah. Yang lembut orang kata Arab Syria, lembut. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Ada seorang sahabat kami, kan, betapa dia dulu selalu pergi ke Syria sebab dia belajar Jordan. Kemudian hujung minggu je pergi Syria. Kan, Damaskus, kan, Dimash tu kan di Syria kan. Subhanallah. Ustaz Hazmi. Sebab itu nama dia tu dia gelarkan Hazmi Dimash. Padahal dia belajar Jordan sama dengan adik saya belajar Jordan, Abdul Hadi, Aisyah. Okey. Itu nama dua adik saya lah. Ustaz ni dia cerita, dia kata orang Syria ni lembut. Mungkin kalau kita nak tengok, dia kata bayangan, wallahu alam ya, bayangan akhlak dan kelembutan Nabi kita boleh tengok pada orang Arab Syria. Yang mana kita tak terfikir dan tak terbayang. Ya Allah, lembutnya manusia-manusia ni. Saya pula belajar di Mesir. Orang Arab Mesir ni, tuan-puan sekalian, kalau saya nak cerita ni, saya terbayang ni macam mana suasana. Bukan nak kata dia orang tu teruk, tetapi budaya ya. Budaya persekitaran, Masya Allah. Saya juga pernah duduk di Australia. Saya pun terbayang macam mana cara orang-orang Australia. Itu yang bila kita pergi merantau, kita menjelajah dunia kan. Kita tengok di setiap negara ada budaya dia, ada cara dia, dan kita akan rasa begitulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan manusia dan pelbagai ragamnya, kan, menciptakan manusia dengan pelbagai wajahnya. Kalau kita tengok bangsa ni wajah macam ni, yang ni pula macam ni. Ada orang tengok dah tahu ni orang Arab mana. Masya-Allah. Sahabat kami ni bercerita, dia kata kalau orang Syria ni kalau marah tak macam marah, dan kita tak sedar dia tengah marah. Macam tu. Saya nak cerita, kalau Arab Mesir, kalau suami isteri bergaduh, sebab rumah macam rumah flat kan, rumah flat dia tak tinggi, dia dalam 4 tingkat macam tu. Kan, rumah petak, rumah batu, rumah flat lah. Tapi dia simple sangat rumah-rumah dia. Kalau suami isteri bergaduh, dalam 4-5 blok kot boleh dengar. Dia bergaduh dekat luar rumah tu, macam kita lah kalau bayangkan kita bebel anak dekat luar rumah sampai semua jiran-jiran dengar. Dan dia tak kisah jiran-jiran dengar.
Lepas tu adalah yang datang mendamaikan apa. Gaduh. Dengar suara kuat. Dengar kadang-kadang pagi-pagi. Arab bergaduh. Okey, kadang suami isteri. Kadang-kadang dengan kawan-kawan. Dia bergaduh tu tuan-puan sekalian. Macam benda besar tau. Kadang tepi jalan orang ramai ni. Kadang kat pasar. Kadang tepi jalan orang ramai ni. Kita ni daripada duduk dalam rumah kita, rumah sewa kita, duduk tingkat 3, keluar ni. Bukan kita je keluar, kita tengok semua orang keluar. Tengok Arab tengah bergaduh. Tengah-tengah. Bayangkan rumah flat, kiri, kanan, depan, belakang, tengah-tengah tu kan. Ada ruang macam luas sikit, padang sikit. Lepas tu kita dengar, Arab bergaduh. Kita pun keluar. Tengok ramai lagi yang keluar duduk beranda tengok. Dia bergaduh tu macam benda besar lah. Contoh benda besar. Dia maki lah. Maki dalam bahasa Arab lah tu apa sekalian. Gaduh gini. Tetapi kadang tu yang ajaib tu, tiba-tiba contoh ada yang mari datang mendamaikan. Daripada bergaduh besar macam kita kata mungkin 7 keturunan ni bergaduh sebab teruk sangat ni kan. Tapi dia boleh immediately tukar dengan apa? Dia terus immediately tukar. Dah datang ada orang macam tu kan. Dia boleh peluk-peluk. Asal gaduh teruk tu kalau kita seminggu, mungkin 2 bulan, ada orang makan tahun. Kalau orang Malaysia bergaduh teruk, mungkin makan tahun, makan bulan, lambat nak pulih. Tapi mereka lepas pada tu kan, boleh terus peluk, salam peluk. Itu lucu jugalah. Tapi nak sebutnya, situasi tu Rasulullah sendiri berhadapan dengan 2 orang lelaki yang sedang bergaduh depan Rasulullah. Orang Arab Syria pula, sahabat kami kata, kita takkan sedar dia marah. Kalau dia marah pun macam ayat macam ni lah contohnya kan. Kita nak marah anak. Dah kenapa buat macam ni? Kenapa bilik tak kemas? Kenapa bersepah-sepah? Macam tu saya kata, ya Allah lembutnya. Dia kata, ya Ustazah. Ya macam tu lah orang Arab Syria ni. Kita tak boleh beza. Dia ni marah ke? Dia ni suka ke? Sebab lepas tu satu lagi muka. Dia kata air muka tu tak nampak marah. Kenapa lambat? Macam tu. Kenapa lambat? Kalau kita, kenapa lambat? Dengan air muka, dengan nada suara kan contoh. Tapi Masya Allah, kenapa lambat? Betapa hebatnya mereka mengawal marah dalam diri. Walaupun ada situasi yang memang boleh sebab marah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, baiklah. Nanti saya cerita sikit lagi berkenaan dengan suasana saya belajar di Mesir. Saya mula-mula sampai Mesir terkejut rasa macam stres pun ada peringkat awal, tapi seronok lah belajar kat negara orang kan. Masya Allah. Baiklah kita tengok. Sambung hadis ini. Beliau berkata, siapa berkata? Sulaiman bin Surat. Aku telah duduk bersama Nabi sedang 2 orang lelaki bercaci-cacian. Salah seorang daripada mereka berdua telah merah padam mukanya dan kembang urat lehernya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Salah seorang tu muka dah merah, urat leher pun dah keluar. Maksudnya macam nak bergaduh sangat dah ni. Sampai merah muka, urat leher pun dah keluar. Lalu Nabi SAW bersabda, ini tipsnya bila kita dalam keadaan marah yang terlampau. Sesungguhnya aku mengetahui satu ungkapan yang kalau dia ucapkannya, nescaya hilang daripadanya apa yang dia sedang rasai. Apa dia tu yang sedang dirasai? Maksud Nabi adalah marah. Nabi kata, sesungguhnya aku mengetahui satu ungkapan yang kalau dia ucapkannya, nescaya hilang daripadanya apa yang dia sedang rasai. Kalau dia berkata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, nescaya hilang daripadanya apa yang dia sedang rasai. Mereka yakni beberapa orang sahabat pun berkata kepada lelaki tersebut, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, apa yang Nabi ajarkan kalau kita dalam keadaan marah, panas, dah kembang dah ni, kan? Dah jalan munah mandi dah. Geram nak marah. Ikulah nak marah kat siapa pun tuan-puan sekalian. Masya Allah, nak marah kat jiran buat bising. Nak marah kat jiran sebab kucing dia berak dalam rumah kita. Itu geram tu tuan-puan sekalian. Tak pasal-pasal kan rumah kita bersih elok. Ada binatang yang mari buang najis. Kan? Kita bukan nak marah kat kucing tu. Kita geram dekat tuang kucing tu. Contohlah ya. Ada banyaklah sebab kita nak marah. Tiba-tiba adalah orang yang bawa kereta
tekan-tekan kat belakang, kan ada yang pesen macam tu. Tekan-tekan kita ni geram ni. Rasa macam nak beri mengejut kan. Lepas tu banyaklah puncanya. Kadang bawa orang depan ni tak bagi signal masuk tiba-tiba. Okey. Jadi perjuangan kita sebenarnya antaranya adalah untuk mengawal marah, sebab marah itu daripada syaitanir rajim. Sebab syaitan itu daripada apa tuan-puan sekalian? Syaitan daripada api. Macam mana firman Allah tu berkenaan dengan wa ana minan nar. Kan ada subhanallah, Allahumma salli. Syaitan daripada api, malaikat daripada apa? Malaikat daripada nur, cahaya. Manusia daripada tanah. Masya Allah. Sebab sifat sombong Nabi, syaitan ni ataupun kita sebut jin. Jin daripada api. Sebab itu bila marah, kita tanda-tanda marah apa? Panas. Lepas tu rasa berpeluh kadang tu. Panas lah. Paling utama kita rasa panas. Panas tu sampai naik ke kepala. Panas tiba-tiba badan tu haba. Panas itu daripada api kan. Nabi pun pernah kata sesungguhnya air wuduk itu memadamkan marah umpama seperti air. Api subhanallah dipadamkan dengan air. Betul kan? Bomba bawa air. Api dipadamkan dengan air. Bila marah, panas. Api dipadamkan dengan air. Nabi sebut dalam hadisnya yang lain, sesungguhnya apabila kamu marah, berwuduklah. Kerana wuduk itu umpama seperti air yang memadamkan api. Sebab itu bila marah, rasa panas, inilah jin dan syaitan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita marah, antaranya ambil wuduk. Tetapi Nabi ajar dalam hadis ini iaitu ucap isti'azah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, maksud dia apa? Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni aku. Mohon perlindungan. Billah dengan Allah. Mina daripada syaitan. Ar-rajim yang direjam. Saya pernah dengar ulasan alim ulama menyebutkan, tuan-puan sekalian, bila kita ucap je isti'azah, Allah akan menghantar para malaikatnya untuk merejam syaitan. Aku mohon perlindungan. Billah dengan Allah. Perlindungan dengan siapa yang kita minta? Dengan Allah. Kita mohon berlindung dengan Allah daripada apa? Mina daripada asyaitanir rajim, syaitan yang direjam. Jika kita dalam keadaan marah, terutamanya ketika itu syaitan sedang menguasai, syaitan sedang membisikkan dengan apa yang berlaku supaya kita marah, syaitan cuba mengalahkan iman kita, mengalahkan suara hati kita dengan membisikkan api kemarahan dalam diri kita. Dan ketika itu bagaimana kita nak memadamkan dan mengalahkan syaitan? Kita mesti minta tolong dengan Allah. Sebab syaitan perkara gaib yang kita tidak nampak. Kalaulah kita ni sedang dikejar oleh binatang, kita boleh berlari masuk rumah, tutup pintu. Dah, selamat. Tapi kita tidak boleh untuk menghindarkan syaitan. Walaupun kita masuk dalam bilik, lepas tu kita tutup dan sebagainya, syaitan sentiasa ada ruang, bahkan kita ada korin, jin yang sentiasa membisikkan keburukan.
Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, apa yang kita akan perolehi manfaat daripada mengucapkan kalimah a'udzu, aku mohon perlindungan billah dengan Allah, minasyaitan, daripada syaitan yang direjab. InsyaAllah Allah akan menghantar para malaikatnya untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Dengan itu, api kemarahan yang sedang membuat-buat akan menurun, akan rasa lega. Kan, umpama seperti kita tengok air menggelegak, kita pun tutup api. Kan, apa yang berlaku? Bila air menggelegak, kita tutup api. Kita akan nampak menggelegak tu akan makin tenang, lama-lama tak ada. Subhanallah. Jadi kena tutup dulu api yang menyebabkan air menggelegak. Yang menyebabkan air menggelegak adalah api tu. Jadi tutup dulu api, padamkan dulu api. Mesti akan berhenti menggelegak tu. Tapi macam mana kalau kita ni tengah menggelegak ni kan. Tengah menggelegak tu lah kita pergi kepada anak yang kita tengah marah. Tengah menggelegak tu, apa yang berlaku? Air yang tengah menggelegak tu kenalah tangan kita. Kita tiba-tiba nak pergi ambil, nak pergi angkat. Patutnya tutup dulu supaya itu kalau api, kalau air, kalau minyak, kita buat apa? Mesti tutup api dulu. Bukan pergi angkat terus, habis mungkin memercik dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Begitulah kehidupan kita, selalulah berjuang. Setiap hari berjuang. Marilah sama-sama kita nekat hari ini, kita nak mengawal kemarahan kita. Kita nak jadi lebih tenang dan lebih kuat. Bukan kata tak boleh marah langsung. Dan maafkanlah diri kita disebabkan ketelanjuran kita ketika marah. Marah yang telah menghancurkan banyak kehidupan manusia kerana marah je. Suami terus lafaz talak 3 sebab marah teramat sangat, terus lafaz 3. Lepas tu menyesal tak sudah. Kan? Walaupun lafaz tak lafaz 3 pun, tak talak 3 pun, talak 1, talak 2 pun dah menyesal sangat dah. Ramai mana ibu bapa kerana terlalu marah. Ada kisah benar tuan-puan sekalian, ada kisah benar, Masya Allah. Ini memang kisah benar. Ada seorang suami ni, saya cerita ringkas ya. Seorang suami ni, na'udzubillah min zalik, dia nak marah sangat. Ada seorang suami ni, dia nak marah sangat dengan isteri dia. Okey, dia nak marah sangat isteri dia ni, saya lupa macam mana. Dia nak marah sangat isteri dia ni, lepas tu bergaduh, suami isteri kan bergaduh. Lepas tu, dia pun nak keluar secara mengejut. Dia keluar mengejut. Bergaduh-bergaduh, dia pun ambil kunci kereta, dia pun keluar mengejut. Dia rumah tu kalau nak keluar mengejut, dia kena reverse dulu. Bukan keluar mengejut, maksudnya nak keluar tu dia kena reverse dulu. Barulah dapat dia keluar daripada parking, ibarat macam tu lah. Dan orang tengah marah, ambil kunci kereta, terus start kereta, mengundur. Agak-agak orang tengah marah, tengah panas ni, sempat tengok tak keliling, sempat tengok tak side mirror apa semua. Tak. Bila dia mengundur, rupanya ada anak kecilnya dekat belakang kereta. Terus meninggal di tempat kejadian. Ya Allah, saya dapat cerita ni kisah benar, yang cerita saya tak ingat di mangsa sendiri ataupun adik-beradik. Macam tu lah. Dan menyesal memang tak sudahlah, menyebabkan kematian orang yang tersayang. Padahalnya asalnya marah ni, begitulah situasinya bila marah ni, hilang kawalan diri. Hilang kawan diri, buat apa, ambil barang, campak. Itu yang menyebabkan ramai juga anak-anak yang mati di tangan ibu bapa sebab kes dera. Anak-anak yang kalau bukan mati fizikal, mati jiwa. Mati jiwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada saya ada baca kisah benar, kalau Mak Saleh kan banyak. Banyak sebab marah ni kita tahu suami isteri bercerai-berai, anak kehilangan ibu dan ayah. Ramai yang menyebabkan kematian sebab marah kehilangan kawan-kawan, sebab marah kehilangan adik-beradik. Kerana kata-kata itu sangat tajam, kekal lama di dalam perut, dalam badan, lebih lama daripada makanan yang berada dalam diri. Subhanallah, muslimin-muslimat sekalian, sebagai penutup, saya kata saya nak cerita sikit. Masa saya pergi Mesir dulu kan, mula-mula saya sampai, banyaklah kenangan indah sebenarnya di Mesir. Itu bumi Anbiya kan. Tetapi di situ juga bumi Fir'aun. Sebab itu ada istilah, nak jumpa sebaik-baik manusia boleh jumpa juga kat Mesir. Orang yang soleh. Bukan kata semua kasar ya. Ada orang Arab yang soleh, yang baik. Masya Allah. Kan, azim. Tapi ada juga yang kasar. Sebab itu kata, itu buminya, tempatnya para Anbiya. Ramai para Nabi. Kan, bumi yang mulia. Tapi ramai di situlah juga ramainya Firaun kan, Mesir kan, Mesir, Masya Allah.
ada piramid kan, ada tempat-tempat Firaun tu dan sebagainya, tempat-tempat bersejarah. Masya Allah, bila saya masuk kelas kan, dia kelas-kelas lah, tapi ada masuk banyak belajar dalam dewan. Dewan ni dewan tu panjang cerita pula ni. To be continue lah Ustaz ya. Masa dah habis ni. Masya Allah. Sebab ada bekerja, ada perkara, ada bekerja lah dengan sesuatu. Jadi kalau siapa nak dengar cerita pasal bagaimana suasana Arab Mesir, suasana pengalaman sikit lah masa saya belajar, InsyaAllah to be continue pagi besok dalam kuliah Riyadhus Salihin. Cerita yang agak menarik dan tak terfikir tau. Tak terfikir. Saya sendiri macam, biar betul dia orang ni. Tak terfikir dan mungkin tak ada seumpamanya di dunia ini. Mungkin satu-satunya suasananya begitu berlaku Wallahualam, berlaku di universiti. Dan saya sebenarnya bila saya nak tangguh esok, sebab saya nak cerita kehebatan Universiti Al-Azhar. Al-Azhar Mesir ni apa kehebatan dia, apa yang luar biasanya, Masya Allah. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Moga bermanfaat. InsyaAllah kalau nak marah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya daku mohon perlindungan daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana syaitan makhluk yang tidak boleh dilihat, ghaib, hanya Allah yang boleh menguruskan syaitan, yang boleh menghalang syaitan, yang boleh merejam syaitan. Tetapi ia perlulah dengan permohonan dan permintaan kita. Macam manusia yang cari perlindungan dengan manusia kena bayar cukai, ataupun kena bayar kan cerita-cerita gangster Cina, gangster Jepun, ada dia kena bayar bayaran perlindungan. Tetapi dengan itu perlindungan dengan sesama manusia, subhanallah, maksudnya dia kena minta perlindungan baru diberi perlindungan. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajar kita supaya selalu meminta daripadanya. Jadi bukannya kita kata Allah Maha mengetahui kan, syaitan ada keliling kita, pandai-pandailah kan, terpulang pada Allah, terserah pada Allah lah nak urus macam mana syaitan. Kita kena mohon, kita kena minta perlindungan tersebut, barulah kita dapat. Sebab itu kita diajarkan isti'azah. Bahkan nak baca Quran pun Nabi suruh kita minta perlindungan daripada syaitan. Nabi bersabda, "Idza qara'tal Quran", bila kamu nak baca Quran, fasta'iz billah, mohon perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan, kalau sebut isti'azah je, dia tak ada kalimah lain. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengah nak marah tu, a'udzubillahi walaupun baca tu pun tengah dalam keadaan menggigil ni, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ulang-ulang sampai rasa macam kita akan rasa perbezaan dia, kita akan rasa kekuatan dan kepoweran kalimah tersebut. Umpama seperti air menggelegak tadi, kita tutup api, kita boleh nampak kan gelegak tu dah makin kurang. Jadi takes time juga. Bukan bila sebut auzubillahiminasyaitanirrajim, ada orang kata sebut isti'azah, auzubillahiminasyaitanirrajim, aku tak kurang juga, marah aku tak kurang juga. Dia kenalah dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang auzubillah, aku mohon perlindungan minasyaitanirrajim, daripada syaitan yang direjam. Bukannya auzubillahiminasyaitanirrajim, macam tu lagi marah. Aku dah baca dah ni, tak kurang pun marah. Kita baca dalam keadaan kemarahan, kita kena baca dalam keadaan meminta perlindungan daripada Allah. Sebab itu kaedah ataupun cara kita minta dengan Allah tu, kan, walaupun dalam keadaan marah, tetapi tetap ada bawa perasaan meminta tu, mengharap tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kan, sampai nak mengalir air mata contohnya kan. Kalau tak marah teruk sangat pun, tapi isti'azah juga, insya-Allah Allah makbulkan. Syaitan yang ada sedang bisik-bisik tu, sedang meniup api kemarahan tu, direjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pun rasa macam, ya Allah, apalah sangat, kenapalah nak marah teruk, benda kecil je. Kita sendiri boleh cakap pada diri sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.